Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 16 Disember bersama saya Hazwan Mokhtar. Kumpulan anti-vaksin yang semakin hangat diperkatakan menjadi pemula berita hari ini. Kerajaan memantau rapi gerakan kumpulan tertentu yang menyebarkan propaganda negatif berkenaan vaksin COVID-19 menerusi media sosial untuk mengelakkan kumpulan berkenaan mempengaruhi fikiran rakyat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim berkata, mesti dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia sudah mengkaji keperluan untuk mewujudkan undang-undang tertentu bagi membendung perkara itu. Katanya kerajaan sebelum ini telah menubuhkan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 dan menerusi itu, sebuah jawatan kuasa kecil komunikasi dibentuk bagi merangka pelan komunikasi strategik untuk menyampaikan fakta dan maklumat tepat tentang vaksin COVID-19 kepada rakyat. Bagaimanapun, jawatan kuasa tersebut juga mengenal pasti beberapa kategori tahap kepercayaan rakyat terhadap vaksin COVID-19, termasuk kumpulan minoriti anti-vaksin yang sukar untuk diubah pendiriannya. Kita ke arena politik negara pula. Kelulusan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat tidak membuktikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memperoleh sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, sebaliknya, undi percaya atau undi tidak percaya sahaja yang boleh membuktikan kedudukan sebenar Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Katanya lagi, ahli parlimen yang menyokong belanjawan hanya kerana memikirkan krisis ekonomi disebabkan COVID-19, manakala mereka yang menentang pula tidak boleh dikaitkan seolah-olah mempertikaikan arahan istana. Menurut Rafiq, adalah tidak tepat untuk mengatakan bahawa Perdana Menteri masih mendapat sokongan majoriti 111 ahli parlimen hanya kerana tiada siapa di blok pembangkang yang memperoleh jumlah tersebut. Masih dalam perkembangan politik negara, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa undang-undang di Malaysia telah digunakan pihak tertentu bagi melakukan perkara yang tidak demokratik atau adil. Beliau mengambil contoh kerajaan sebelum ini iaitu Pakatan Harapan yang dipilih melalui pilihan raya tetapi telah digantikan oleh mereka yang ditolak. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh soal bekas Ketua Menteri yang menghadapi 42 pertuduhan melibatkan wang tetapi pendakwaan telah ditarik balik oleh Peguam Negara. Justru menurut beliau, selepas ini rakyat Malaysia akan melihat penjenayah menikmati kehidupan bebas mengikut undang-undang. Ini pula mengenai sistem pembelajaran dalam Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang melihat aplikasi bersesuaian yang boleh digunakan secara menyeluruh oleh semua pelajar yang mengikuti pembelajaran di rumah susulan pandemik COVID-19 ketika ini. Menteri Pendidikan Senator Dr. Muhammad Razif Majidin berkata ia juga selaras dengan dasar digitalisasi yang ingin dilaksanakan kementerian itu dengan mengambil kira situasi semasa yang dialami negara ketika ini. Menurutnya, perkara itu antara fokus yang sedang dirangka kementerian bagi memastikan tiada pelajar yang tersisih dalam mendapatkan pendidikan terbaik. Pengulas selanjut, Muhammad Razif berkata usaha yang dilaksanakan itu juga mengambil kira digitalisasi kementeriannya di semua peringkat termasuk guru, sekolah dan pelajar. Kita beralih ke berita sukan. Pemain tengah Manchester United Paul Pogba tidak akan meninggalkan pasukan itu pada jendela perpindahan Januari nanti. Ejen Pogba, Mino Raiola, memberikan bayangan tersebut dengan menegaskan pemain kelahiran Perancis itu hanya berkemungkinan akan meninggalkan The Red Devils pada jendela perpindahan musim depan. Sebelum ini, dalam satu temu bual bersama sebuah media antarabangsa, Raiola menyatakan bahawa masa untuk Pogba di kelab berkenaan sudah berakhir. Dia juga menegaskan bahawa pemainnya itu tidak lagi gembira berada di United dan terbuka untuk kembali ke Juventus di mana Pogba memenangi 4 gelaran Serie A sebelum kepulangannya ke Old Trafford. Baiklah, sekian saja Top 5 News pada hari ini dan sebelum kita akhiri Sinar PM, jom kongsi rezeki bersama Karangcraft Medicare, jana pendapatan tanpa modal besar hanya dari rumah. Dan untuk itu, teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.